Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله faqad faza man ittaqa. Wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan bersungguh-sungguh kita bertakwa, kerana inilah yang disyariatkan puasa. Allah Subhanahu wa taala sebut la'allakum tattaqun. Allah kata, aku nak suruh kamu menjadi orang bertakwa. Kemudian wasiat ini disampaikan oleh para khatib setiap minggu, ittaqullah, ittaqullah. Maka kita hendaklah bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dengan melaksanakan segala tuntutan syariat dan meninggalkan segala larangannya, barulah dikatakan orang itu bertakwa. Para jemaah sekalian, sedarkah kita? Hari ini 20 Ramadan 1443 bagi negara kita dan beberapa kawasan ini. Orang di Mekah sudah 21 dia. Semalam sudah bertahajud mereka. 20 Ramadan bersamaan dengan 22 April 2022 bermakna kita sudah melalui 2 fasa Ramadan yang ada depan mata kita, iaitu 10 yang terakhir. Maka insya-Allah dalam perbincangan ini kita akan bincang tentang Al-Quran sebagai penyelamat umat, dan juga Al-Quran dan Lailatul Qadar adalah merupakan anugerah daripada Allah, daripada Tuhan kepada hamba-hambanya yang umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Dan kita juga akan sentuh beberapa muhasabah berlalunya 20 Ramadan, apakah perangai tingkah laku kita yang patut kita koreksi, ataupun muhasabah kita tilik balik bagaimana keadaan kita dengan Ramadan. Para jemaah sekalian, muslimin dan juga muslimat, bila kita sebut tentang Ramadan dan Al-Quran, daripada sebelum Ramadan kita sebut, awal Ramadan, pertengahan Ramadan, hari ini lagi kita sebut, kerana Allah Subhanahu wa taala sebut di antara bulan yang disebut dalam Quran, sebagaimana firman Allah taala dalam ayat Al-Baqarah 185, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan yang diturun padanya Al-Quran. Apakah fungsi Al-Quran itu? Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang pertama, menjadi petunjuk bagi manusia, dan penjelasan bagi petunjuk itu, dan juga sebagai pembeza atau pemisah di antara hak dan batil. Maka para jemaah sekalian, itu fungsi Al-Quran. Jadi Al-Quran Allah Ta'ala turun kepada kita untuk dibaca, untuk diamal, dan menjadi pengukur kepada seorang itu beriman ataupun tidak. Parameter sesama kita orang beriman, bagaimana kita dengan Al-Quranul Karim. Ada orang yang sudah berlalu 20 Ramadan ini sudah khatam Quran. Ada orang masih lagi menunggu dekat-dekat anak raya baru khatam.
yang kita bimbang, yang kita cemas, takut masih lagi ada yang belum buka Quran. Maka para jemaah sekalian, inilah muhasabah kita. Tuan-tuan, tanyalah diri sendiri, bagaimana aku dengan Quran? Kalau nak kata tak erti baca Quran, pergilah duduk dalam majlis tadarus yang kita ada anjurkan di masjid, di surau, di mana saja ada je majlis baca Quran. Kenapa kita tak pergi ikut? Kita hanya duduk main cakap, aku tak erti baca Quran, tak erti baca Quran. Habis, bila malaikat tanya dalam kubur esok, awak nak jawab, aku tak erti baca Quran, boleh jawab macam tu? Kau tak boleh jawab. Fikir sendiri, sebelum kita diusung ke kubur, kita masih lagi ada ruang dan ada masa. Maka para jemaah sekalian, bila mari 10 terakhir Ramadan, Allah Subhanahu Wa Taala memilih satu malam daripada 10. Dia panggil malam anugerah terbesar bagi umat ini, iaitulah malam Lailatul Qadar. Sebagaimana firman Allah Taala dalam surah Ad-Dukhan, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Dalam surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kami turunkan permulaan Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar itu bila bagi kita masyarakat di sini, kita telah pun mengeluarkan poster-poster, ucapan-ucapan pada 17 Ramadan yang berlalu, selamat nuzulul Quran. Lepas ucap selamat, baca Quran tak juga. Kita kata inilah manusia ajaib. Adakah Quran diturunkan untuk diucap selamat? Untuk dijadikan poster selamat nuzulul Quran ataupun untuk dibaca? Kerana itu bagi apa yang saya sebut, kita kata menjadi satu kepincangan. Kerajaan bagi cuti pada hari tersebut supaya kita pergi ngaji Quran. Kita hari itulah tak ada nak baca Quran sebab sibuk jalan sana sini. Kita mengatakan kita telah memperjudikan nasib. Peluang yang diberi tidak diambil. Bahkan menyalahgunakan peluang yang diberi oleh pihak pemerintah. Kita mengata tuan dan puan bertanggungjawab di hadapan Allah. Jadi kita sepatutnya bila mari nuzulul Quran, kita sibuklah dengan ngaji Quran. Pihak pemerintah pun patut hari itu semua pegawai mari ke pejabat, kita buka Quran, baca separuh hari lagi pergilah cuti. Ini bila tak pergi, dia pun jadi buat kerja lain. Para jemaah sekalian, itu di antara peranan besar. Al-Quran itu bila diturunkan menjadi kewajipan kepada kita untuk membacanya. Yang pertama. Yang kedua, kita pernah memahaminya. Tadabbur ayat-ayat Quran untuk menyentuh perasaan kita. Kemudian menjadi tanggungjawab kita untuk beramal dengan isi kandungannya. Dan menjadi kewajipan kepada pemerintah untuk menjadikan suatu perundangan, undang-undang negara mengikut apa yang telah diputuskan oleh Allah dalam Al-Quran. Tetapi apa boleh buat, kita berhenti berjalan separuh jalan, kita tak pergi habis, kita ambil tilawah, baca Quran, kita ambil juga ilmu-ilmu tadabbur Quran, tapi ilmu perundangan masih terbantuk di separuh jalan, kerana kita tersekat dengan undang-undang persekutuan yang ditinggalkan oleh penjajah barat di kawasan ini. Para jemaah sekalian, Al-Quran telah mengubah suatu masyarakat yang berat. Ketika turunnya Al-Quran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di Makkah, pada waktu itu masyarakat di sana terkenal dengan nama masyarakat jahiliyah. Masyarakat jahiliyah, masyarakat yang kufur, syirik, sembah berhala, yang kuat menekan yang lemah, menanam anak-anak perempuan hidup-hidup, arak menjadi satu minuman, judi menjadi satu permainan. Tetapi dengan izin Allah Azza wa Jalla, dengan kedatangan Al-Quran, ramai di kalangan mereka yang berubah menjadi hamba Allah yang begitu besar. Maka kerana itulah para ulama, bila mari syahrul Quran ini, bulan Quran ini,
Kita nak ambil satu perubahan dalam jiwa kita, dalam diri kita, sebagaimana Al-Quran telah mengubah manusia jahiliah dulu. Kenapa Al-Quran yang ada di tangan kita ini tidak boleh mengubah kehidupan kita ke arah yang lebih baik? Dalam surah Ibrahim alaihi salam, ayat yang pertama, Allah Ta'ala sebut, Alif Lam Ra, kitabun anzalnahu ilaik, litukhrijan nasi minaz zulumati ila nur biizin rabbihim, ila siratil azizil hamid. Allah kata, aku turunkan Quran kepadamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya engkau keluarkan manusia dari seluruhnya dari kegelapan kufur, syirik, kepada cahaya iman, cahaya ketaatan. Dengan izin daripada Allah, engkau pandu mereka ke jalan yang diredai oleh Allah Azza wa Jalla, Al-Azizil Hamid, yang gagah perkasa, yang terpuji. Maka Allah Ta'ala memuliakan Islam, memuliakan umat yang jahiliah dulu dengan sebab mereka berpegang dengan Quran. Kemudian banyak lagi umat-umat yang lain juga dapat kemuliaan dengan sebab mereka berpegang dengan Quran. Dan banyaklah kemuliaan-kemuliaan yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada mereka dengan sebab apa? Sebab mereka berpegang dengan Quran. Dan Al-Quran itu sendiri dijamin oleh Allah sebagai suatu kitab yang terpelihara. Sebagaimana dalam suratul Hijri ayat 9, Allah kata, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang memelihara dan menjaga Quran. Ayat ini menjadi jaminan bahawa Al-Quran itu tak boleh dipesongkan, tak ada siapa boleh ngenak kepada Quran, tetapi penjajah berjaya menjauhkan umat Islam dari Al-Quran. Penjajah berjaya menukar undang-undang syariat kepada undang-undang mereka dalam negara-negara umat Islam yang dijajah. Setakat tu je dia berjaya, tapi nak pesongkan Quran seluruhnya mereka tidak berjaya, kerana itu dijamin oleh Allah Azza wa Jalla. Baru ni timbul satu video audio makcik baca ayat Quran ni. Dia kata siapa nak baca Quran kena baca ayat ni dulu. Lepas pada tu malaikat pun tak ambil hak kita salah baca, dia ambil hak molek-molek, kutip-kutip hak molek, hantar ke Tuhan. Kita kata ini video itu tidak ada dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ada dalam sunnahnya, bila kita nak baca Quran, fasta'iz billah, kita minta perlindungan Allah daripada gangguan syaitan. Maka para jemaah sekalian, itu dia panggil Al-Quranul Karim. Jadi Al-Quran itu mengandungi perundangan yang jelas, syariat yang adil, kebenaran yang terserlah, dan juga rahmat yang membawa kepada kebahagiaan hidup di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat. Di antara apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam selain daripada sifat-sifat Quran yang telah kita baca tadi, iaitu orang yang membaca Al-Quran akan memperolehi banyak manfaat. Di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Quran, kerana dia pada hari kiamat esok memberi pertolongan syafaat kepada orang yang membacanya. Mari kita baca Quran. Bagi jemaah yang belum pandai baca Quran, yang belum reti lagi, belajarlah Al-Quran. Sebab kalau kita dah pandai baca Quran, Nabi kata al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir baca Quran dengan elok adalah bersama dengan para malaikat. Walladhi yaqra'ul Quran wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajran. Dan orang yang membaca Quran dalam menghadapi kesukaran, payah dia nak baca, nak lepas satu-satu huruf itu orang panggil bergegar. Mereka memperoleh dua pahala, iaitulah pahala baca Quran dan pahala susahnya dia nak baca Quran. Hadis ini dalam Bukhari. Maka para jemaah sekalian, itulah di antara kerja kita baca Quran dan juga kita tadabbur Al-Quran, iaitu kita belajar ilmu tafsir dan ilmu meneliti. Al-Quran ini Allah Ta'ala nak bagi tahu apa kepada kita, maka menjadi tanggungjawab kita semua para jemaah. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam surah As-Sad,
kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Kitab yang kami turunkan kepada kamu ini kitab yang diberkati supaya kamu tadabbur, memahami, meneliti kandungan-kandungannya, apa yang Allah nak beritahu kepada kita, dan juga supaya untuk orang-orang yang berakal sempurna mengambil iktibar dan pengajaran. Maka kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, habrul ummah wa turjumanul Quran, sesiapa yang membaca Quran dan mengikuti kandungannya, maka Allah Ta'ala memberikan kepadanya petunjuk dan selamat daripada kesesatan pada hari kiamat nanti pula. Allah Ta'ala menyelamatkannya dari hisab, dan dengan hisab yang tidak banyak, hisaban yasira, hisab yang begitu senang. Maka para jemaah sekalian, kita banyaklah tadabbur Quran. Di sini kami telah pun mengadakan kelas-kelas pengajian Al-Quran pada waktu pagi. Sama ada tuan-tuan hadir secara fizikal atau hadir di alam maya, kita kata Alhamdulillah. Yang belum hadir, jemputlah hadir untuk menjadi ahlul Quran, memahami ayat-ayat Al-Quran. Dan Al-Quran juga banyak mengajar kepada kita supaya memahami, meneliti, mengambil iktibar dan mengkaji Al-Quran sendiri selain daripada kita baca Al-Quranul Karim. Para jemaah sekalian, itulah di antara fungsi Al-Quran dan juga peranan kita dengan Al-Quran. Sekarang ni kita sudah sampai ke 20 Ramadan. Bila mari 20 Ramadan, ada satu lagi nilai tambah. Sebagaimana yang disebut dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat telah membawa kepada kita hadis, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila masuknya 10 hari terakhir Ramadan, baginda akan mengetatkan ikatan di pinggangnya. Maknanya kalau kita orang panggil ikat kain kemas sebab kita nak berlari supaya tidak jatuh, itu ibarat menunjukkan bahawa betapa kuatnya ibadat. Nabi SAW menghidupkan malam harinya, bahkan Rasulullah SAW mengejutkan ahli keluarganya untuk turut beribadat. Jadi kita pada malam-malam terakhir ini, dia panggil malam mencari Lailatul Qadar. Ada setengah orang kata memburu Lailatul Qadar. Ikut tuan lah, nak buru ke nak cari. Yang penting malam-malam yang terakhir ini, biarlah kita bersama melakukan ibadat di masjid, di surau, di rumah kita dan di mana-mana saja. Jangan lepas peluang yang besar ini. Karena itulah para ulama mengatakan bahawa anugerah besar yang Allah Ta'ala berikan kepada umat Islam ini, iaitulah Lailatul Qadar. Sebab apa? Allah kata Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Lailatul Qadar itu ganjaran pahala lebih baik daripada 1000 bulan. Bermakna kalau kita ibadat malam tu, dia punya gandaan pahala 83 tahun 3 bulan. Bonus yang besar. Orang yang reti kepada bonus ini siapa? Orang yang tahu nilai pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Orang tak tahu nilai pahala, dia lebih melebihkan makan colek, duduk buah sana sini daripada duduk di majlis-majlis yang meningkatkan ketakwaan dan menambahkan ganjaran. Para jemaah sekalian, menghidupkan malam Lailatul Qadar bukanlah satu benda yang payah. Ini orang duk buat teori macam-macam. Kalau bermula Ramadan pada malam sekian, Lailatul Qadar pada malam sekian. Bagi saya, teori itu tak payah disebarkan. Kalau orang hantar dalam grup kita poster itu, berhenti setakat awak je, tak usah pergi lain-lain. Sebab poster itu menyebabkan orang jadi makin malas. Allah rahsiakan Lailatul Qadar ni kenapa? Kenapa dirahsiakan? Sebabnya Allah nak tengok siapa di kalangan kamu yang betul-betul nak Lailatul Qadar. Hanya 10 malam. Kalau puasa kita 29 hari, maknanya 9 malam je kita ada peluang untuk kita bertahajud, kita berterawih, bertahajud, bertadarus dan macam-macam ibadat yang kita boleh buat. Kerana itulah dalam hadis Nabi kata, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban
Siapa dia bangun beribadat pada malam Lailatul Qadar dalam keadaan beriman dan mengharapkan pahala, maka diberi keampunan kepada orang itu. Para jemaah sekalian, di antara pakej, saya namakan pakej ni supaya tuan-tuan rasa semangat. Nah, di antara pakej Lailatul Qadar, iaitulah Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita keampunan. Yang pertama, karena itu Aisyah radhiyallahu anha, dia tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata, ya Rasulullah, seandainya saya sedar malam tu Lailatul Qadar, apa yang kita nak baca? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi jawapan, kamu baca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, ya Tuhanku, sungguhnya Engkau Maha Pengampun dan suka akan keampunan, maka ampunilah aku. Jadi kita tak tahu malam mana, kita baca je. Bila nak baca tengah hari pun tak jadi masalah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini riwayat yang jelas, yang sahih. Ada juga lagi, ada orang tambah innaka afuwun karimun. Jadi ulama hadis kata tambahan karim itu tidak kuat. Jadi berpada kita dengan ambil Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu riwayat yang disampaikan oleh Sayyidah Aisyah yang dikeluarkan oleh Imam Tirmizi. Jadi para jemaah sekalian, banyaklah berdoa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kita juga berdoa kepada Allah supaya Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita keampunan, jauh daripada neraka. Untuk kita, Allahumma atiq riqabana, Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, jauhkan kami, dua ibu bapa kami daripada neraka. Maka ini semua doa-doa yang kita minta, keampunan yang kita minta daripada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, anugerah Lailatul Qadar yang kedua, iaitulah keberkatan. Berkatnya pada malam Lailatul Qadar, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin tanazzalul malaikatu warruh. Malaikat turun pada malam itu memenuhi bumi. Karena itulah kata ulama al-qadru dengan makna ad-dhiq, makna sempitnya bumi ini, kerana dipenuhi oleh para malaikat yang datang berdoa kepada kita. Tapi kita waktu tak reti, malam Lailatul Qadar masih lagi duduk lara, leka dan sebagainya. Maka inilah yang kita patut kita lakukan. Jadi bila berlaku, tak usah tengok teori yang Nabi ajar. Nabi kata taharrau lailatul qadri fil ashril awakhir. Kamu carilah Lailatul Qadar itu pada 10 malam yang terakhir. Itulah dia panggil teori An-Nabawi, yang paling tepat, yang sahih. Adapun teori imam tu imam ni, kita kata tak usahlah kita sebar-sebarkan, kerana itu boleh menyebabkan orang makin malas. Jadi kita ada keampunan, kita ada keberkatan, dan kita juga jangan lupa peluang yang besar di bulan Ramadan ini, 10 yang terakhirlah peluang untuk kita membaiki diri, meninggalkan tabiat yang buruk, yang tidak baik, iaitulah tabiat merokok dan perkara-perkara maksiat lain yang kita boleh tinggalkan. Kerana inilah peluang untuk kita mendampingkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi para jemaah sekalian, itulah yang dikatakan Al-Quran dan Lailatul Qadar. Habis macam mana kita nak buat ni? Ana duk perhati tengok para jemaah sekalian, kita masih lagi terumbang-ambing. Waktu nak solat tarawih, semangatlah belakangnya. Oi, kita kena solat 20 ni. Sebab kita ni mazhab Syafi'i. Buatlah 20. Bila buat 20, hak tinggalnya berapa orang? Yang tinggal, berapa orang yang ada? Tak berapa ramai. Hak ramainya 8 lari. 10 lari. Kemana awak pergi? Timbul soalan. Para jemaah sekalian, kita mengatakan bahawa apabila kita duduk dalam suasana yang begini besar, peluang keemasan yang sangat besar, dia panggil anugerah terbesar yang Allah Ta'ala beri, iaitulah gandaan pahala dan sebagainya. Saya kempen, keluar risalah lah, tulis macam-macam kain, tulis, cakap sana sini, supaya paling kurang para jemaah sekalian kita solatlah bersama dengan imam.
tarawih kita sampai sudah. Saya nak bayangkan, kita main matematik sikit hari ni. Saya solat tarawih 20 rakaat. Kawan kita solat 8. Kita kata berapa tak kisah. Yang pentingnya apa yang kita nak hitung, nak kira. Dalam bab dunia pandai sangat kita kira. Nah, kita boleh bonus berapa, boleh dividen berapa, macam-macam. Tapi kenapa kita tak mau kira tentang akhirat? Tuan-tuan yang solat 8 dengan solat 20 berbeza. Yang solat 20 rakaat bermakna kita baca Al-Fatihah berapa kali? 20 kali baca Fatihah. Setiap rakaat kita mesti baca Fatihah. Kecuali orang masbuk yang duk relax tak mau, orang nak rokok baru dia bangun, itu semayang budak-budak, orang tua tak buat perangai lagu tu. Kata di para pengkaji, Fatihah ada 7 ayat. Tuan-tuan tanda ni. Fatihah ada 7 ayat. Ada 29 perkataan. 7 ayat, 29 perkataan. Dia ada 143 huruf. Ada setengah mushaf 139. Mungkin dengan sebab alih-alih itu tambah. Ada alih yang dibaca, ada alih yang ditulis. Jadi kita ambillah 143 huruf. Bermakna 143 sekali kita baca, kita dapat pahala 1430. Tuan-tuan kali dengan 20 kali baca Fatihah pada satu malam, bermakna kita telah meraih 28,600 pahala sekali kita tarawih. Barulah kita terasa, oh banyak pahala rupanya. Tapi kalau kita lari, apa yang kita dapat? Kalau kita kurangkan bilangan, dahlah kurang bilangan rakaat, kurang bilangan Al-Fatihah, kurang pula jadual jam untuk kita berdiri pada malam itu. Jadi kerugian yang banyak. Itu dia panggil ilmu matematik. Banyak lagi lah. Dalam bila kita solat 10 kali salam, bermakna tuan-tuan juga ada 10 kali membaca selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. 10 kali baca selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak kalau kita nak hitung. Tuan-tuan, banyak kerugian yang telah kita buat selama 20 malam yang lalu. Bolehkah kalau kita tadaruk, kita cuba cover balik 10 malam terakhir ini dengan kita tidak lari di tengah jalan, bahkan kita buat nilai tambah lagi dengan kita hadir pula salatul tahajud pada pukul 3 atau 3:30 pagi, sudah pasti kita akan mendapat pulangan yang besar, kita akan mendapat meraih pahala-pahala yang banyak. Andai kata, sebagaimana ahli-ahli motivasi, dia buat tajuk, andainya inilah Ramadan yang terakhir, apa kita nak rasa? Bukankah kita ada persiapan? Bukankah kita ada aset yang banyak untuk kita bertemu dengan Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat? Kita berada dalam kubur, kita berada dalam kubur dengan pahala-pahala yang disediakan, sudah tentulah tuan-tuan akan rasa bahagia, rasa gembira, dan rasa macam-macam, kerana kita ada persiapan yang begitu banyak. Maka dengan itu, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita, tingkatkan semangat kita untuk menghidupkan malam-malam 10 yang terakhir ini, supaya kita dapat mencapai manusia yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ana bila sampai 8 rakaat tarawih, kita berpaling tengok, ada hak muda, ada kanak-kanak, ada orang tua tersengih-sengih dengan penuh bangga, cuik kawan, bangun meninggalkan solatul tarawih. Pada waktu itu saya rasa sedih. Kita kata, kenapa mereka? Allah buka peluang yang luas. Allah bagi ruang kepada kita untuk meningkatkan amalan. Tiba-tiba kita keluar dengan tidak ada keuzuran. Kalau yang keluar kerana uzur nak pergi ke tandas,
di rumah tidak ada orang jaga orang sakit contohnya, ataupun ada masyarakat mahu ke klinik, ataupun keuzuran lain, kita kata dia ada keuzuran. Tapi kalau lari kerana pilihan, lari kerana nafsu tak mahu solat, walaupun syaitan diikat, kita mengatakan tuan-tuan, inilah satu penyesalan yang kamu akan menyesal yang tidak berguna apabila diusung ke dalam kubur. Suatu hari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan, marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala qabrin dufina hadithan. Nabi lalu tepi kubur yang baru je dikebumikan. Nabi berhenti. Para jemaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada juga kalanya lepas kebumikan jenazah, Nabi kita menyampaikan tazkirah. Bukanlah ceramah, tapi tazkirah, peringatan. Ada waktunya Nabi lalu dekat kubur, dia tanya kubur siapa ini? Dan Nabi bagi peringatan. Dalam kisah kita ini, Nabi SAW lalu dekat kubur, Nabi bersabda, sebagaimana kata Abu Hurairah, qala sallallahu alaihi wasallam, rak'atan khafifatan mimma tahqiruna wa tanfiluna yaziduhuma hadha fi amalihi ahabbu ilaihi min baqiyati dunyakum. Nabi kata sahabat, orang dalam kubur ini sekarang mengharapkan kalau dia boleh tambah 2 rakaat je lagi solat yang kamu pandang remeh. Orang duk tarawih sini mulari, kamu ingat ini satu main-main. Nabi kata 2 rakaat saja. Kalau mereka boleh tambah dalam suratan amalan dia, lebih disayangi oleh ahli kubur ini daripada dunia yang kamu miliki sekarang. Itulah pesanan Nabi SAW kepada kita. Tapi malanglah tuan-tuan, kalau pesanan yang besar ini tidak menjadi pengajaran kepada kita. Orang dalam kubur bercita-cita 2 rakaat je lagi kalau boleh tambah. Rakaatani khafifatan. 2 rakaat yang kamu anggap remeh. Alah, solat tarawih je. Solat sunat je, bukan berdosa pun. Tapi ingat, 2 rakaat itu kalau boleh ditambah di dalam suratan amalan, disukai oleh ahli kubur itu lebih daripada dunia yang kita miliki pada saat ini. Maka kerana itulah, bila saya tengok pakcik-pakcik yang bangkit, angkat sejadah, angkat punggung balik, sedangkan orang lain sedang solat, saya teringat kepada hadis ini. Saya mengatakan, wallahi, kamu akan menyesal dalam kubur nanti dengan perbuatan kamu meninggalkan majlis di saat hamba-hamba Allah Ta'ala yang lain, walaupun dengan penuh kemalasan, beristiqamah untuk meneruskan ibadat mereka, tapi kamu tersengih suka keluar sambil berbuah-buah, pergi cucuh rokok di tengah jalan. Wallahi la tandam, kamu akan menyesal apabila masuk dalam kubur. Tapi hayhat, fata sa'atun nadam, pada ketika itu saat penyesalan sudah tamat. Maka di sini 10 malam terakhir, ambillah peluang sebelum kamu menyesal, sebelum kita semua menyesal dalam kubur. Penyesalan yang tidak ada guna, penyesalan yang tidak berfaedah, penyesalan yang tidak ada nilai apa-apa lagi. Nak menyesalah di saat ini. Marilah sama-sama kita menyesal sebelum kita diusung ke kubur, bahawa peluang yang ada ini adalah merupakan satu peluang yang besar. Dan satu hadis ini rawahu Ibnu Mubarak dalam kitabnya, dan juga para ulama lain mengatakan dalam Sahih Al-Jami' mengatakan sanadnya sahih. Para jemaah sekalian, satu lagi hadis yang menyentak perasaan kita, iaitulah hadis ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu ataupun mengucap ucapan ketika masuknya Ramadan bersama para sahabat.
Kita ucap selamat Ramadan, selamat Ramadan, selamat tu selamat ni, tapi amalan kita tidak meningkat, kita mengatakan satu perbuatan yang cukup rugi. Hadis ini diriwayat oleh Imam Ahmad dan lain-lain. Juga daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan ja'akum Ramadan. Telah datang bulan Ramadan. Fihi, hadis tu panjang, saya nak ambil tajuk kita aja. Fihi lailatun khairum min alfi syahrin. Dalam bulan Ramadan ini ada satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Orang yang diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla, berbahagialah mereka. Pahandanya berganda, amalannya meningkat. Tapi Nabi kata, man hurima khairaha faqad hurim. Siapa yang terhalang daripada mendapat kebaikan. Orang lain berlomba-lomba melakukan ibadat, baca Quran, beristighfar, bertadarus, bersedekah. Kita masih lagi lara, masih lagi leka, lari balik belum habis majlis. Orang buka Quran, kita buka cerita lain. Nabi kata, man hurima khairaha faqad hurim. Siapa yang terhalang daripada mendapat rahmat Allah Azza wa Jalla untuk menghidupkan pada malam-malam ini, itulah manusia yang terhalang daripada rahmat Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada saat ini kami mohon dengan nama-Mu yang maha indah, dengan sifat-Mu yang maha tinggi, janganlah Engkau jadikan kami ini termasuk minal mahrumin, daripada orang yang terhalang daripada mendapat rahmat-Mu, ya Rabbal Alamin, ya Arhamar Rahimin. Para jemaah sekalian, pada hari Jumaat dan hari-hari yang lain, sentiasalah berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana perintah Allah dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima.